Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini, menunjukkan permulaan nak berlakunya kiamat. Bila nak berlaku kiamat, maka Allah belah bulan. Zaman Nabi-Nabi sebelum daripada ni, tak ada. Terbelah bulan, tak ada. Di mana dibebaskan Baitul Maqdis menjadi milik orang Islam, berlakunya kiamat. Berlaku kiamat di waktu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, macam kambing-kambing yang tengah berjalan, bum rebah. Bum rebah. Rebah, rebah. Manusia kena dengan wabak yang kena ini sendiri. Sekarang kan COVID. COVID ni di antara tanda-tanda awal berlakunya kiamat yang sedang kita hadapi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur pada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita pada saat-saat yang sebegini. Kita berbicara tentang mengenai satu perjalanan yang akan datang dalam kehidupan kita. Semalam sebelum daripada ini kita telah berbicara tentang mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita berada pada saat terakhir pada umur-umur dunia ini ataupun dalam hidup kita sebelum daripada ini kita berbicara tentang mengenai saat-saat terakhir kita, waktu mana kita hidup di atas dunia sebelum kematian kita. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita tentang mengenai akan berlaku tanda-tanda awal yang menunjukkan dunia ini Allah akan tutup. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan yang disebut dengan hari kiamat. Yang sentiasa dalam perbincangan kita dan sentiasa dalam ingatan kita, kita sibuk bertanya, bila akan berlakunya kiamat? Bila akan berlakunya kiamat? Yang ni kebanyakan di kalangan kita akan tanya soalan demikian. Dan kita dah sebut dah, kiamat ini ada dua. Satu kiamat yang disebut dengan kiamat kecil. Satu lagi kiamat yang disebut dengan kiamat besar. Kiamat kecil kita dah bincang sebelum daripada ni. Kita telah berbincang tentang mengenai bagaimana keadaan akan berlakunya hari kiamat. Ataupun hari yang disebut dengan hari pembalasan. Yang kita sentiasa sebut dalam doa kita, Maliki Yaumiddin. Dalam solat kita, kita sebut demikian. Hari di mana Allah yang berkuasa pada hari pembalasan. Dan di sana ada beberapa tanda-tanda yang disepakati oleh para alim ulama' yang menunjukkan bagaimana nak berlakunya hari kiamat ini. Antara tanda-tanda awal akan berlakunya hari kiamat ini, yang pertama bila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara tanda yang pertama yang menunjukkan Allah nak tutup alam ini. Maknanya 1442 tahun sebelum daripada ini, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda kiamat. Yang disebut oleh para ulama demikian. Yang dimaksudkan dalam utusan Nabi Muhammad ini sebagai tanda telah tuanya alam ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar ke atas muka bumi ini, maka menunjukkan alam ini merupakan alam yang semakin berusia. Bila alam ini semakin berusia, maka ulama-ulama digambarkan diutuskan Rasulullah itu satu tanda akan datangnya hari kiamat. Sangat penting untuk kita ketahui bahawa pada dasarnya semua utusan Rasulullah itu diutus untuk para umat, disertai dengan mandat yang suci, khususnya mengajak mereka supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tugas seterusnya hingga akhir Allah mengutuskan penutup para nabi dan juga rasul. Akhirnya Allah hantar yang disebut dengan penutup para nabi dan juga rasul. Bila dihantar tersebut tidaklah ada nabi dan rasul selepas pada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maknanya bila dihantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup. Menandakan apa dia? Alam ini dah nak berakhir. Tak ada lagi nabi lepas pada Nabi Muhammad. Jangan ada yang nak berbohong, yang dia nak mengaku dia jadi nabi. Jangan ada di kalangan kita yang nak sebut bahawa saya ni akan jadi nabi lah, saya ni akan jadi, tak ada dah.
Kenapa? Kerana Nabi Muhammad itu penutup kepada segala Nabi. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan hari ini aku telah sempurnakan pada kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ni di antara ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum. Yang sempurna untuk kamu ni apa dia? Agama untuk kamu. Lepas pada itu, wa atmamtu alaikum. Aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmati, segala nikmat-nikmat aku, wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redalah Islam ni satu cara hidup dalam kehidupan kamu. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Rasul yang terakhir. Maknanya tak ada dah Nabi lepas pada ini. Yang kita kena faham, menandakan apa dia? Menandakan bila turun ayat ni, menunjukkan dunia ini akan ditutup oleh Allah. Demikian juga dengan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Qala wa dhamma sababatan wusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diutuskan oleh Allah dengan masa berlakunya kiamat kahatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk demikian. Aku diutuskan oleh Allah dengan hari kiamat macam jari ni dengan jari ni. Di antara jari tengah Rasulullah dengan jari penunjuk Rasulullah. Bila tunjuk saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa dhamma sababatal wusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dua jari ni. Menandakan apa dia? Saat nak berlakunya kiamat ni dekat dalam kehidupan kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah menyebut bahawa dalam firman yang lain, wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu, wahai manusia. Merujuk pada ayat tersebut, meskipun umur dunia ni sudah berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara hitungan dalam alam ghaib ialah sehari bandingan 1000. Sejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sampai pada kita sekarang ni, maknanya lebih kurang 2000 tahun. Senang ceritanya, 2000 tahun mengikut kalender Hijri. Lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Kemudian kita dengan Rasulullah sejarak lebih kurang 1442 tahun yang kita berada sekarang ni. Campur dengan 63 tahun, maknanya lebih kurang 2000 tahun lah kita kira macam tu. Mudah, lebih kurang 1200 tahun lebih dalam kehidupan kita ini. Lalu dalam keadaan demikian menunjukkan bagaimana masa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seumpama sehari je di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Saya dengan kamu ni seumpama lebih kurang sehari je yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, menunjukkan bagaimana kedatangan Rasulullah menunjukkan akan berlakunya kiamat. Bu'istu fi nasamis sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diutuskan pada awal tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Bila aku ada, maknanya menunjukkan akan berlakunya kiamat. Kiamat itu semakin dekat pada diri kamu ini sendiri. Dalam riwayat yang lain disebut, bu'istu fi nafsis sa'ah. Aku diutuskan pada awal tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Menunjukkan bahawa kiamat ni dah dekat sangat. Bila Rasulullah diutuskan, maknanya kiamat akan hampir dalam kehidupan dunia ini. Gambaran hadis tersebut bermakna bahawa Rasulullah diutuskan pada permulaan terjadinya hari kiamat. Menunjukkan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini, menunjukkan permulaan nak berlakunya kiamat. Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan pada kita. Rasulullah diutuskan mendahului kiamat dengan waktu yang panjang, yang panjang
tapi digambarkan dalam suasana yang ringkas. Sebagaimana yang digambarkan jari telunjuk dengan mendahului jari tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jari ni dengan jari ni. Dekat ke tak dekat? Dekat sangatlah. Dengan saat yang disebut dengan kiamat ini sendiri. Hadis tersebut merupakan petunjuk sekaligus sebagai penguat akan terjadinya waktu kiamat. Dalam firman Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sesungguhnya mereka, orang-orang yang tak beriman pada Allah itu, memandang satu masa yang lambat lagi. Innahum yarawnahu ba'ida. Bagi mereka, benda ni, kalau cerita tentang kiamat ni mustahil. Lambat lagi, jauh lagi. Tapi, wa narahu qariba. Tapi aku pandang, kami memandangnya dalam keadaan dekat sangat. Kamu tak lama dah untuk sampai masa yang disebut dengan berlakunya kiamat ini. Ini menunjukkan gambaran yang tamanya tanda berlakunya kiamat ni bila diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda berlakunya kiamat ni apa dia? Bila bulan mula terbelah. Bulan terbelah. Peristiwa ini menurut para ulama juga disebut sebagai tanda datangnya hari kiamat. Alim ulama sebut demikian. Akan datang saat kiamat, yakni terbelahnya bulan menjadi dua. Bila? Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku zaman Rasulullah. Peristiwa itu sebenarnya merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi meyakinkan manusia tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa ini, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hadis terbelah bulan sebahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah hantarkan dan bagi pada Rasulullah merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Menunjukkan datangnya hari kiamat. Berikut ini beberapa riwayat yang mengenai peristiwa terbelahnya rembulan itu sendiri. Berlaku. Pertama, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, di mana Anas sebut anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayah fa'arahum shiqaqal qamar marratain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas cerita, penduduk Mekah sentiasa tanya Rasulullah tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah. Orang-orang Mekah ni tanya, mana bukti yang menunjukkan kamu ni Rasul? Kamu ni Rasul-Rasul ni, mana buktinya Muhammad? Fa'arahum shiqaqal qamar marratain. Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada mereka bukti ataupun tanda kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu bagaimana Rasulullah buat demikian? Rasulullah tunjuk pada mereka terbelahnya bulan hingga 2 kali, bukan sekali, 2 kali terbelah bulan. Bila bulan terbelah tersebut depan mereka, pernah sekali bulan tu masuk melalui lengan baju Rasulullah sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Bulan ini sendiri. Ini yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dalam hadis yang lain, hadis tu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain disebut an Abdillah qala in syaqqal qamar wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasara firqatain faqala lana ashhadu. Waktu mana Abdullah radhiyallahu anhu, Abdillah yang telah menyebut, dia kata pada satu ketika kami duduk dengan Rasulullah. Pada saat itu bulan terbelah menjadi 2. Kami duduk dengan Rasulullah. Insyaqqal qamar wa nahnu ma'an nabi. Terbelah bulan, kami duduk dengan Nabi. Kami bersama dengan Nabi. Fasara firqatain. Yang menyebabkan bulan tu menjadi 2. Bulan tu terbelah jadi 2. Faqala lana. Lalu di waktu itu Rasulullah bersabda kepada kami, ashhadu. Lihatlah kamu tengok sendiri. Ashhadu. Kamu tengok sendiri bagaimana keadaan yang terjadi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ashhadu. Kamu tengok. Kamu saksi kan? Kamu tengok bagaimana keadaan yang terjadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menunjukkan bagaimana saat nak berlakunya kiamat. Hadis yang kedua yang menunjukkan terbelah bulan ini menunjukkan nak berlakunya kiamat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina. Ketika Abdullah sebut lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebut, ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Kami duduk di Mina, idzan falaqal qamar
filqatain. Tiba-tiba waktu mana kami duduk tersebut bersama dengan Rasulullah di Mina, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bahagian. Filqatain. Fakanat filqatun wara al-jabal. Dan sebahagian belahan pertama berada di balik bukit di sebelah Mina tersebut. Sedangkan yang satu lagi, wa filqatun dunah, berada daripada bukit sebelah yang satu lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kami, asyhadu, kamu semua bersaksi, kamu sendiri tengok. Tengok macam mana bulan terbelah. Macam mana keadaan yang terbelah tersebut. Kalangan ulama telah sepakat bahawa terpecahnya bulan pada saat itu merupakan bahagian daripada mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama sebut ini menunjukkan mukjizat Rasulullah. Zaman kita jangan haraplah bulan terbelah. Tapi zaman kita ni kita boleh tengok bagaimana orang terbelah dia panggil. Perpecahan di kalangan kita. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana terbelah bulan. Terbelah bulan ini tanda mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bukti kenabian Rasulullah, terpecahnya bulan itu juga merupakan bahagian tanda-tanda berlakunya kiamat. Nah, tu kita kena ingat demikian. Bila orang tanya, pecah bulan tu mukjizat Rasulullah kan? Ada dua. Allah nak ajar pada kita. Terbelah bulan tu tanda yang pertama mukjizat Rasulullah. Tanda yang kedua nak berlakunya kiamat. Bila nak berlaku kiamat, maka Allah belah bulan. Zaman Nabi-Nabi sebelum daripada ni, tak ada. Terbelah bulan tak ada. Bukti bahawa terpecahnya rembulan menjadi dua merupakan bahagian daripada tanda kiamat. Pada dasarnya telah ditetapkan dalam firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Hampir sangat dengan saat berlakunya kiamat, di mana terpecah bulan menjadi dua. Insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mana mereka melihat, orang-orang kafir melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, hadza mustamir, wa yaqulu sihrun mustamir. Mulut-mulut mereka berkata, inilah sihir yang berterusan yang sedang terjadi. Ini mulut-mulut orang kafir. Orang kafir ni dia pelik-pelik. Dia tak nak yakin. Bila mereka sibuk tanya, mana bukti? Rasulullah kata bukti apa? Lalu mereka kata belah bulan. Rasulullah belah bulan. Bila terbelah bulan tersebut, mereka kata, mulut mereka mula sebut, yaqulu sihrun mustamir. Ni sihir yang berterusan. Sihir pula dia sebut demikian. Perangai manusia dipanggil demikian. Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa bersamaan dengan terbelah bulan pada saat itu berarti kiamat semakin dekat. Itu kita kena faham demikian. Allah Ta'ala diajar, bila terbelah bulan, maknanya apa dia? Kiamat dah semakin dekat dah. Allah nak tutup dah alam ini. Kemudian, peristiwa terbelah bulan menjadi satu saat. Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum kafir. Sewaktu mendengar dakwah Rasulullah SAW, mereka berpaling daripada Rasulullah SAW. Mereka tak nak terima. Bila mereka paling, Rasulullah lalu menunjukkan mukjizat daripada Allah kepada mereka, berupa terpecahnya rembulan. Pecahnya bulan. Namun pembuktian Rasulullah SAW tersebut menjadi sia-sia kerana mereka tetap tak beriman. Mereka tetap dalam keadaan kekafiran. Bahkan mereka menganggap peristiwa itu adalah sihir Rasulullah SAW. Ni perangai mereka. Orang kafir ni, sejak zaman Rasulullah pun ketegak, zaman kita pun ketegak. Sama je kafir zaman Rasulullah dengan zaman kita ni. Kerana apa dia? Kerana degil. Mereka tahu dah, penyelesaian hidup ni dengan Islam je. Tak ada penyelesaian hidup dengan selain daripada Islam. Nak cari selesai masalah di kalangan kita dengan kembali balik kepada Islam. Bila kembali pada Islam, baru kita boleh selesai masalah ini. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah yang Imam Ahmad sebut, insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasara firqatain, firqatun ala hadzal jibal wa firqatun ala hadzal jabal. Wa firqatun ala hadzal jabal wa firqatun ala hadzal jabal. Faqalu saharana Muhammad. Faqalu in kana saharana fa innahu la yastati'u an yashara an-nas kulluhum. Insyaqqal qamar, katanya Imam Ahmad dalam satu kisah. Berlaku pecah bulan. Bulan terbelah dua.
Bila bulan terbelah dua, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara firqatain. Lalu terjadi bulan tu dalam dua kelompok, dua tempat. Satu firqatun ala hadzal jabal. Satu di atas bukit ni. Dan bulan tu berada pada satu bukit ni. Kemudian wa firqatun ala hadzal jabal. Satu lagi dalam bukit, pada bukit ini. Maknanya terasing. Bulan tu ada dua. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Bahasa yang mudahnya. Kemudian faqalu. Lalu mereka ni, orang-orang kafir ni kata apa dia? Saharana Muhammad. Muhammad sihir kita dah. Disebut. Muhammad sihir kita dah. Faqalu in kana saharana fa innahu la yastati'u an yashara an-nas kulluhum. Lalu mereka melanjutkan lagi. Mereka sebut, kalaulah Muhammad ni sihir sungguh kita lah. Nescaya Muhammad ni, dia tak mampu untuk nak menyihir semua orang di luar kita secara keseluruhan. Muhammad tu, dia bolehlah sihir kita, tapi tak semua orang dia boleh sihir. Kita, dia bolehlah sihir kita ni. Dia boleh belah, sampai bulan tu terbelah, kita pun tengok. Satu di sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Bulan ni, sihir pada Muhammad je, disebut demikian. Tapi Muhammad ni, dia mampu sihir orang lain, tapi kita dia tak boleh nak sihir. Kita dia tak mampu dia nak sihir. Nak gambarkan tentang, ni di antara peristiwa yang kedua, yang menunjukkan akan berlakunya hari kiamat. Yang ketiga, tanda-tanda awal yang akan berlaku, 6 tanda awal yang nak menunjukkan berlakunya kiamat. 6 tanda awal. Apa dia tanda awal? Lepas pada yang ketiga ni, 6 lagi tanda-tanda awal yang akan berlakunya kiamat. Yang pertama, tanda yang pertama apa dia? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahawa ada sekitar 6 peristiwa yang akan terjadi. Kemudian kejadian tersebut merupakan bentuk tanda-tanda yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Auf bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "U'dat sittan baina yaday sa'ah mauti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Ada 6 tanda bila tanda-tanda dekat nak berlakunya kiamat. Apa dia? Mauti. Yang pertama Rasulullah kata, wafatnya aku. Rasulullah kata aku ni jadi wafat. Ni nak berlaku kiamat. Summas tifadatul mal. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di waktu tersebut berlakunya apa dia? Summa mautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, summa fatu Baitul Maqdis. Kemudian ditakluk Baitul Maqdis, ataupun berlakunya penaklukan Baitul Maqdis, bukan milik orang Islam lagi. Orang Islam tidak menguasai Baitul Maqdis sampai hari inilah, menunjukkan bagaimana penaklukan Baitul Maqdis itu berlaku. Kemudian yang ketiga Rasulullah kata, summa mautan ya'khudhu fikum kaqu'asin ghanam. Kemudian akan memuabaknya penyakit yang mematikan, yang biasanya menjangkiti haiwan-haiwan seperti kambing. Orang tiba-tiba mati. Kena wabak tersebut mati. Wabak tersebut mati. Ini tanda-tanda nak berlaku kiamat. Tanda-tanda awal. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mewabak, penyakit jadi wabak. Ni kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, menunjukkan bagaimana bila berlakunya wabak ini, orang mati. Mati ni 1 juta lebih manusia yang mati. Wabak yang berlaku ini sendiri. 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, summastifadatul mal hatta yu'tiya ar-rajulu mi'ata dinar fayadhillu sakhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang keempat, melimpah ruah harta sampai ketika seorang diberi 100 dinar itu masih dia rasa tak gembira lagi. Dapat 1,000 pun, dapat 10,000 pun tak rasa gembira lagi pada diri mereka tersebut. Tak suka lagi dengan mi'ata dinar. Fayazillu sakhitan, yang menyebabkan dia jadi marah lagi. Summa fitnatun la yabqa baitun minal Arab. Fitnah yang masuki setiap rumah-rumah orang Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, minal Arab illa dakhalat. Kemudian masuk fitnah. Fitnah-fitnah yang masuk di kalangan masyarakat Arab, yang banyak di kalangan mereka sebut, sehingga kan
Tak ada satu rumah pun, rumah-rumah orang Arab yang tidak dimasuki fitnah. Fitnah apa? Berkelahi. Tak habis-habis orang Arab. Cuba tengok sekarang ni. Di Syria tak habis lagi. Kemudian di Yaman tak habis lagi. Di Arab Saudi sendiri masuk fitnah di kalangan mereka. Sehingga bunuh-bunuhan di kalangan mereka tersebut. Illa dakhalathu summa hudnatun. Rasulullah sebut. Kemudian berlaku gencatan senjata antara kalian, bainakum wa baina banil asfar, di kalangan kalian dan juga Bani Asfar. Rasulullah sebut demikian. Bani Asfar, fayazuruna, di waktu tersebut, tetapi kemudian mereka berkhianat, lalu mendatangi kalian, fayaqduruna fayatunakum tahta samani ghayatin, tahta kulli ghayatin 12,000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera-bendera yang pada setiap bendera tersebut terdapat 12,000 tentera-tentera yang untuk membunuh kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan bagaimana berlaku yang disebut dengan nak berlakunya, yang disebut dengan fitnah di saat mana dekat dengan berlakunya kiamat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 6 tanda yang besar. Yang pertama, wafatnya Rasulullah. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Tanda terjadinya hari kiamat disebut dalam hadis Rasulullah ini berlakunya penaklukan Baitul Maqdis oleh umat Islam. Disebut demikian. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hitunglah 6 tanda tadi yang disebut. Daripada hadis tersebut, kita dapat mengambil tanda selanjutnya. Daripada tanda datangnya hari kiamat. A'datu sittan baina yaday sa'ah. Fadzakara minha Fathul Baitul Maqdis. Di mana yang disebutnya salah satunya pembukaan Baitul Maqdis. Ternyata khabar yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa Baitul Maqdis akan ditakluk oleh orang mukmin itu benar. Ulama-ulama sebut demikian. Tanda bila sekarang dalam lingkungan orang kafir, ditakluk balik. Baitul Maqdis dibuka balik. Bila berjaya dibuka Baitul Maqdis, tanda di waktu ini nak berlakunya kiamat. Pernah berlaku penaklukan zaman Umar Al-Khattab, terjadi penaklukan Baitul Maqdis pada 16 Hijriah. Sebagaimana pendapat para sejarah, Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis mendamaikan penduduknya, menakluk wilayahnya, serta dalam membuka kota tersebut, akhirnya menutup daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Umar mendirikan masjid di arah kiblat Baitul Maqdis, Baitul Saqr itu. Kemudian kabar tentang penaklukan Baitul Maqdis merupakan kabar gaib yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Namun yang terpenting untuk kita mengerti bahawa peristiwa tersebut merupakan bukti akan datangnya hari kiamat. Bahasa yang mudahnya, sekarang kena takluk balik. Maknanya kena buka balik Baitul Maqdis. Buka Baitul Maqdis, di mana dibebaskan Baitul Maqdis menjadi milik orang Islam, berlakunya kiamat. Berlaku kiamat di waktu ini. Yang ketiga, wabak ta'un amwas. Saya nak sebut wabak tersebut ialah wabak COVID-19. Wabak COVID-19 yang sedang berlaku di kalangan kita ni, di mana Rasulullah sebut mautanun ya'khudhu fikum kaqu'asin ghanam. Kematian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam kambing-kambing yang tengah berjalan, bum rebah. Manusia kena dengan wabak yang kena ini sendiri. Sekarang COVID. COVID ni di antara tanda-tanda awal berlakunya kiamat yang sedang kita hadapi saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahawa ketentuan Allah pasti terjadi. Beliau juga mengabarkan bahawa terbunuhnya mereka oleh penyakit penyakit yang merebak ini, termasuk mereka mendapat ganjaran syahid. Rasulullah bersabda, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, wa ta'unu syahadah, wal batnu syahadah, wal mar'atu yaqtulha waladuha jam'an syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berperang di jalan Allah, mati dianggap mati syahid. Dan kena ta'un dianggap mati syahid. Rasulullah sebut wal batnu syahadah, sakit perut, dalam perut. Kemudian kena yang disebut dalam zaman kita ni kanser. Kanser tu pun mati syahid. Kemudian wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Terbunuh kerana anak dia yang dia mengandung. Jam'an, dua-dua mati syahadah, dianggap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan anak, waktu mana saat nak melahirkan anak, gugur ibu tersebut.
Ini pun dianggap gugur syahid. Ini di antara yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asin ghanam. Mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asin ghanam. Rasulullah sebut, muwabaknya penyakit yang mematikan berlaku di kalangan kamu yang seumpama menjangkiti binatang-binatang, haiwan-haiwan. Bila kena tu, mati terus. Dalam keadaan sebegitu di kalangan umat manusia. Yang keempat, tanda lagi berlimpahnya harta yang orang tidak ambil, yang disebut dengan zakat. Tak ada, nak keluar zakat tak ada dah. Nak sedekah, orang kedekut. Jadi kedekut. Yang keempat ni adalah berlimpahnya harta, namun sedekah-sedekah tidak dipungut. Tak ada orang nak iklan, nak bagi tahu harta kamu perlu dibayar zakat. Orang sibuk nak apa dia? Kumpul banyakkan harta dalam hidup mereka. Ini merupakan salah satu bahagian daripada tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta yaktsura fikumul mal, sehingga di kalangan kamu melimpah ruah harta benda. Harta benda tu banyak sangat. Tidur atas duit. Scam pula duit orang. Nak sebutnya. Tak cukup dengan duit dia. Curi duit orang. Fayafidal hatta yuhimmar rabbal mal. Sehingga akan melimpah ruah sampai menyusahkan pemilik harta benda ni. Banyak sangat. Man yakbalhu minhu sadaqah. Dia sibuk tanya, siapa yang patut untuk dia memberi sedekah daripada dia. Dia mula susah hati, tak ada orang ke nak terima sedekah. Ramai sangat orang kaya-kaya semua dah. Manusia banyak sangat harta benda. Kemudian wa yud'a ilaihi rajul. Lalu dia panggil untuk menghadapnya seorang lelaki. Lalu dia sebut, dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya lagi. Fayaqul la arabali fih. Bila aku panggil lelaki tu, bila dia panggil lelaki tu, orang lelaki tu tanya ada apa? Tak ada apa. Aku dah cukup. Dah sempurna dah. Dalam hidup aku ni, nikmat-nikmat yang aku dapat dalam kehidupan aku ni. Ini pada mereka yang mereka rasakan demikian. Hadis ni memiliki banyak makna. Antaranya, di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruah harta. Harta banyak sangat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meluahnya kekuasaan bangsa Arab di belahan bumi, bahagian timur dan juga barat. Banyak sangat harta orang Arab. Cuba tengok orang Arab. Kaya tak kaya. Tandas pun buat mangkuk tandas. Mangkuk tandas dibuat daripada emas. Nak sebutnya. Yang buruh tandas. Bukan buruh gigi. Buruh tandas daripada yang dibuat batang emas. Kaya tak kayanya manusia pada hari ini. Yang kedua, melimpah harta tu, sehinggakan dia tak tahu nak bagi kepada siapa. Harta tu banyak sangat. Bila banyak sangat harta yang dimiliki tu, Allahu Akbar, dia tak tahu nak bagi pada siapa. Kerana orang semua dah banyak harta benda di saat yang demikian. Ini yang berlaku dah. Bahagian akhir hadis ini disebut tanda akhir zaman sesudah terbit matahari daripada barat dan manusia mengetahui bahawa dunia akan berakhir. Apakah ia akan diperbuat dengan adanya harta? Yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsal mal hasyan la ya'udduhu qad addan. Akan muncul pada akhir zaman umat aku seorang khalifah yang membahagi-bahagikan harta dia dan tidak menghitung-hitung banyak sangat harta-harta yang dimiliki tersebut. Kemudian yang keseterusnya, yang kelima, bagaimana mereka berhadapan keadaan ini? Fitnah yang melanda seluruh bangsa Arab. Menunjukkan bagaimana di saat tersebut berlakunya hari kiamat. Fitnah yang melanda seluruh bangsa Arab di kalangan orang Arab, di mana Abdullah bin Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitnatun tastanzifu al-Arab fa'anqatlaha finnar al-lisan fiha asyaddu min waq'is saif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan terjadi fitnah yang membinasakan bangsa Arab. Berlaku fitnah menghancurkan bangsa Arab. Dalam keadaan orang-orang yang terbunuh berada dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qatlaha finnar. Yang terbunuh masuk dalam neraka. Yang terbunuh masuk dalam neraka. Al-lisanun fiha asyaddu min waq'is saif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam dia lidah-lidah dia lebih tajam daripada pedang-pedang itu sendiri.
Nak sebutnya gambaran bagaimana fitnah di kalangan mereka. Yang terbunuh masuk neraka. Yang kena bunuh, Rasulullah tak sebut. Yang membunuh, Rasulullah tak sebut. Tapi yang Rasulullah kata, yang kena bunuh tu, masuk neraka. Di kalangan mereka ini sendiri. Punca apa dia? Lidah mereka tu lebih tajam daripada mata pedang. Akhir zaman yang berlaku di kalangan umat manusia, sehingga kan manusia ni membunuh tu biasa. Di kalangan mereka. Ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan di kalangan saat nak berlakunya kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi yang keenam, pengkhianatan Bani Asfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Pengkhianatan Bani Asfar. Bani Asfar ni siapa? Orang putih. Digambarkan demikian. Orang putih yang buat khianat pada orang Islam. Orang barat yang disebut dengan cari jalan untuk orang-orang kafir nak buat khianat pada orang Islam. Cari jalan demikian. Digambarkan bahawa kelak Bani Asfar akan berkhianat pada orang yang mukmin, sehingga akan memberi peluang pada musuh untuk memenangi peperangan melawan umat Islam. Ada yang jawab, Bani Asfar ni siapa? Orang Islam juga, tapi dia jenis percaya pada orang kafir. Dia tak yakin dengan Islam. Orang Islam dia tak percaya, tapi dia percaya dengan si kafir. Kafir lebih dipercayai. Akhirnya dia buat khianat terhadap orang Islam. Yang disebut demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Gencatan senjata untuk kalian daripada Bani Asfar. Disebut keturunan orang-orang Romawi. Ada yang sebut keturunan orang Rom. Tetapi kemudian mereka berkhianat, lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera. 80 bendera yang pada setiap bendera terdapat 12,000 prajurit untuk menghancur dan membunuh orang Islam. Hadis ini diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Zu Makhmar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang sentosa, dan kamu bersama mereka akan mengalahkan musuh yang ada di belakang mereka. Kamu akan bersama dengan mereka untuk mengalah musuh yang ada di belakang mereka. Lalu kamu selamat dan mendapat harta rampasan perang. Kamu lalu singgah di suatu padang rumput yang berbukit-bukit. Rasulullah cerita demikian. Kemudian kamu singgah di padang yang berbukit-bukit. Maknanya apa dia? Kamu nak bagi harta ghanimah. Tiba-tiba bangkitlah seorang lelaki Romawi lalu mengangkat salib seraya berkata, salib lebih unggul, disebut. Kristian, puak-puak Kristian disebut, salib lebih unggul. Dihampiri dia orang lelaki daripada kaum muslimin, lalu dibunuhnya lelaki itu. Mulai saat itulah orang Romawi berkhianat dan terjadilah peperangan yang sengit. Mereka menghimpunkan kekuatan menyerang kalian, lalu datanglah mereka kepada kalian dengan 80 bendera. Rasulullah sebut, tiap-tiap bendera itu disertai lebih kurang 10,000 tentera. Maknanya 80 bendera ada lebih kurang setiap satu bendera seramai 10,000. 80,000. 800,000 yang datang untuk menentang kamu, untuk menghancurkan kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad yang menceritakan demikian. Pengkhianatan Bani Asfar ini adalah awal mula peperangan besar yang akan terjadi pada akhir zaman. Maknanya kita kena bersedia. Kalau tak berlaku lagi, sekarang sedang berlaku. Sedang berlaku ni sekarang. Di mana Amerika mengaku dia berkuasa daripada segala-galanya. China pula mengaku dia berkuasa. Perang ketenteraan. Lalu mereka jadikan dengan COVID untuk menghancurkan umat Islam. Ini tanda-tanda sedang berlaku saat ini. Demikian yang Rasulullah jelaskan. Fitnah yang akan kita hadapi di saat mana kita berada di penghujung zaman ini. Ini yang ketiga baru. Yang ketiga ni ada 6 yang disebut dalam hadis ini sendirinya yang menceritakan tentang tanda-tanda ini. Yang keempat, fitnah di zaman Khulafaur Rashidin. Tanda nak berlakunya kiamat. Berlaku lagi fitnah di zaman Khulafaur Rashidin. Yang keempat ni insya-Allah kita sambung dalam perbincangan pada masa yang akan datang nanti. Pada seterusnya membincangkan fitnah-fitnah yang nak berlakunya kiamat insya-Allah. Kita sambung pada malam yang akan datang nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan malam-malam kita ini menjadi malam-malam yang sentiasa mentaati perintah Allah, dan kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, dan kita selamat
daripada suasana yang sedang mengelirukan ummah pada saat begini. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.